Yang berhormat Tuan Adli bin Zahari, Timbalan Menteri Pertahanan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Seri Hisham Ishak, Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan. Yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Seri Muhammad bin Abdul Rahman, Panglima Angkatan Tentera, Panglima-Panglima Perkhidmatan dan Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian, Pengurusan Kanan Kementerian dan Angkatan Tentera Malaysia, Datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, maka pada hari ini kita berpeluang berkumpul dengan niat dan iltizam yang baru. Niat dan iltizam yang akan mengisi tahun 2024 dengan harapan tahun ini akan menjadi lebih baik bagi kementerian kita bersama. Bukan sahaja untuk warga Kementerian Pertahanan dan Angkatan Tentera Malaysia, tetapi untuk bangsa dan tanah air yang kita cintai. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis pada pagi ini merupakan perjumpaan pertama saya dengan warga ATM, warga Kementerian Pertahanan dan warga ATM dalam skala yang besar, kerana belum sebulan pun lagi saya berada dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi sejak melaporkan diri, saya sudah berkesempatan bertemu dengan sebahagian daripada kepimpinan dan kumpulan kerja, dan saya ingin mengambil kesempatan ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua, kepada KSU, kepada Panglima Angkatan Tentera dan kepada semua pegawai tertinggi Kementerian dan ATM atas penerimaan baik, kerjasama dan juga sambutan yang diberikan. Saya berharap selepas ini saya berpeluang untuk bertemu dengan lebih ramai lagi warga kementerian dan warga ATM, dan kita akan dapat bekerjasama dengan lancar dan juga berkesan. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan sekalung tahniah untuk segala kerja keras dan sumbangan semua warga kementerian dan ATM sepanjang tahun 2023. Dan tidak lupa setinggi-tinggi penghargaan saya kepada Yang Berhormat Mantan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad bin Hassan atas kepimpinan beliau menerajui kementerian ini sebelum daripada saya. Saya percaya semua pihak telah memberikan yang terbaik dalam memastikan Kementerian Pertahanan dan ATM berjaya menjalankan fungsi dan mandatnya dengan cemerlang. Dan bersempena dengan tahun baru, marilah kita terus memasang niat dan tekad untuk memberikan yang lebih baik pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mulakan dengan menegaskan bahawa pertukaran amanah untuk meneraju tampuk kepimpinan kementerian ini daripada pentadbiran sebelum daripada saya tidak sama sekali bermakna segala yang telah dipersetujui dan dibangunkan sebelum ini akan ditinggalkan atau dihentikan serta-merta. Sebaliknya, saya memberi jaminan bahawa perkara-perkara asas yang telah dibangunkan dengan baik sebelum ini
akan diteruskan dengan penuh dedikasi. Ini termasuklah memastikan pelaksanaan Kertas Putih Pertahanan dan pelan-pelan strategik lain seperti yang telah dirancangkan. Namun begitu, hari ini saya ingin menggariskan 5 perkara utama yang akan menjadi sebahagian fokus untuk tahun ini. Fokus pertama, memastikan sistem pertahanan negara bukan sahaja sentiasa dalam keadaan bersedia, tetapi dihormati kawan dan lawan. Perkara ini tidak boleh sekadar menjadi tekad yang dizahirkan saban tahun setiap kali menjelang tahun baru. Justru untuk memastikan perkara ini tercapai, saya ingin menggariskan 3 strategi utama. Strategi pertama, meneruskan proses pemodenan kelengkapan dan aset ketenteraan. Saya mengakui betapa kelengkapan, aset dan peralatan yang kita miliki dan gunakan bukan sahaja mesti mencukupi, tetapi harus berfungsi seiring dengan perkembangan serta kecanggihan teknologi semasa. Dengan segala kekangan dan sumber yang terhad, kita mesti bersama-sama mengusahakan agar perkara ini bukan sahaja menjadi keutamaan kementerian, tetapi keutamaan negara. Kelengkapan dan aset yang canggih dan mencukupi ialah sesuatu yang tidak boleh dikompromikan dalam konteks keselamatan, pertahanan dan keselamatan negara. Benar, ketangkasan, kesigapan dan kecekatan anggota kita harus sentiasa dibina melalui latihan dan rejim pembinaan kapasiti yang mantap dan berterusan. Namun, pada masa yang sama, ketumbukan pertahanan kita mesti diperkukuh dengan pelbagai teknologi moden dan terkini. Terutamanya dalam konteks yang menyaksikan ancaman dan risiko keselamatan kini hadir dalam pelbagai bentuk dan cara. Persediaan dan kesiagaan kita harus mengundang rasa gerun dan hormat di pihak kawan dan juga lawan. Biarpun kini peruntukan pertahanan yang diperoleh sudah mencecah 1% KDNK negara, jumlah ini mesti sentiasa disemak dan ditambah baik. Dan saya beri jaminan akan terus berusaha untuk meningkatkan lagi kadar supaya melebihi 1% KDNK negara tiap-tiap tahun. Ini selaras dengan peningkatan keperluan yang sangat berkadar terus dengan perubahan konteks dan cabaran semasa. Dasarkan anggaran perbelanjaan Persekutuan 2024, Kementerian kita akan menerima peruntukan keseluruhan sebanyak 19.7 bilion ringgit yang terdiri daripada 12.6 bilion ringgit bagi perbelanjaan pengurusan dan 7.5 bilion ringgit bagi perbelanjaan pembangunan. Peningkatan sebanyak 2 bilion ringgit atau 5.3% berbanding tahun lalu ini mesti dimanfaatkan secara berhikmah, strategik dan produktif. Untuk itu, Kementerian komited untuk menjayakan projek perolehan pelbagai aset strategik
bagi meningkatkan keupayaan ATM. Ini termasuklah Maritime Patrol Aircraft, Unmanned Aerial System dan Flight Lead in Trainer Light Combat Aircraft, 136 buah unit High Mobility Armored Vehicle dan meriam 155 mm Self-Propelled Howitzer serta truk kembalik ringan bagi mobiliti tentera darat, pembekalan Fast Interceptor Craft, SWA dan anti-sonar decoy bagi kapal selam kelas Perdana Menteri, serta projek perolehan 3 unit Littoral Mission Ship untuk tentera laut. Selain itu, perolehan 12 unit helikopter baru fasa 1 dan long range radar complete with ancillary equipment di Bintulu untuk tentera udara, dan banyak lagi lah yang tak perlu disebutkan satu persatu di sini. Strategi kedua, pengukuhan keupayaan daripada segi ilmu, kepakaran serta kearifan dalam bidang-bidang kritikal. Dalam hal ini, saya tidak menjuruskan hanya kepada kajian dan penyelidikan yang berkisar dengan teknologi ketenteraan. Perkara tersebut sudah sememangnya kita jangka dan harapkan. Institusi-institusi milik kementerian seperti Strike dan Midas sememangnya kita harap dan amanahkan untuk meneroka dan memperkasa pengetahuan dalam bidang teknologi yang berkaitan secara langsung dengan pertahanan. Tetapi yang saya maksudkan adalah keperluan untuk kita memberi lebih banyak perhatian terhadap usaha melonjak keupayaan. Antaranya dalam memahami enigma geopolitik dan persempadanan yang berselirat di bawah pelbagai konvensyen dan undang-undang antarabangsa. Pasukan pertahanan kita mesti mempunyai lebih ramai pakar yang pintar dan berpengalaman, khususnya dalam membahaskan pelbagai isu dan pertikaian membabitkan kedaulatan negara, baik yang melibatkan ruang udara, perbatasan darat, apatah lagi persempadanan perairan. Pemahaman terbaik dan kefasihan mendalam dalam konvensyen berkaitan undang-undang laut PBB atau UNCLOS misalnya mesti dipunyai oleh pakar dari Kementerian Pertahanan. Sebagai sebuah negara maritim, Malaysia sentiasa terdedah kepada pelbagai pertikaian, pencerobohan serta pertembungan. Kesemua ini menuntut kearifan terhadap kerangka undang-undang antarabangsa dan menyeluruh. Strategi ketiga, membangunkan ekosistem sokongan pertahanan negara dengan memastikan industri pertahanan tempatan berkembang dan juga produktif. Selain meneroka pelbagai inovasi dan kerjasama baru yang menguntungkan negara, industri pertahanan negara mesti mempunyai sumbangan yang signifikan dalam melahirkan bakat, modal insan serta kandungan tempatan yang berkualiti dan memenuhi keperluan pertahanan negara. Saya harap dasar industri pertahanan dan keselamatan negara yang sedang dibangunkan akan memperhalusi dan mengambil kira aspek-aspek ini dengan lebih terperinci dan strategi. Kita mesti bermula dari sekarang. Jika tidak, kita akan selama-lamanya menjadi pembeli dan pengguna teknologi ketenteraan yang dibangunkan oleh negara luar. Amalan sedemikian akan boleh menyebabkan berlakunya kebergantungan sekaligus menghadkan pilihan yang kita ada. Tuan-tuan dan puan-puan, fokus kedua
membangunkan dan mengemaskini perancangan pertahanan yang lebih terkini. Seperti kita sedia maklum, Kertas Putih Pertahanan secara asasnya telah menggariskan dengan jelas dan baik beberapa strategi, hala tuju dan prinsip pertahanan negara kita. Lebih mustahak meneruskan pelaksanaan Kertas Putih Pertahanan dan dasar-dasar sedia ada akan secara tidak langsung menggambarkan beberapa perkara penting. Pertama, bahawa dasar dan strategi keselamatan serta pertahanan memerlukan konsistensi. Kedua, pelaksanaan Kertas Putih Pertahanan akan membuktikan bahawa rombakan kabinet di bawah kerajaan perpaduan ialah satu proses yang matang, profesional, tidak politikal dan sama sekali tidak akan menjejaskan kepentingan negara. Walau bagaimanapun, kita sedar yang lanskap pertahanan nasional hari ini sudah menjadi semakin kompleks dengan kerencaman dimensi yang tidak konvensional. Maka perancangan, strategi dan ketetapan dasar sedia ada mesti disokong dan diteruskan tanpa menutup ruang penambahbaikan. Oleh yang demikian, saya ingin menegaskan bahawa meskipun kita komited untuk menterjemah dan melaksanakan Kertas Putih Pertahanan seperti yang sudah disusun sebelum ini, Kementerian mesti memberi perhatian yang serius kepada perkembangan dan realiti semasa. Segala yang berlaku di sekeliling kita, sama ada wabak kesihatan atau perubahan iklim atau krisis tenaga maupun peperangan kognitif, kesemuanya menjadikan kita menjadi sebahagian daripada pemainnya. Misalnya dalam konteks tekanan ekonomi domestik, krisis tenaga dunia, perkembangan teknologi disruptif yang pantas serta pelbagai ancaman dalaman dan luar menjadikan perancangan pertahanan dilakukan dengan pemikiran dan fokus yang baru. Ini bermakna realiti pertahanan sudah kita tidak lagi terbatas kepada kesiagaan peperangan tradisional. Ia jauh lebih kompleks dan lebih memberat kepada segala ancaman bukan tradisional yang jauh lebih mencabar. Kita mesti memahami semula kerumitan dan kedinamikan pertembungan kuasa besar dan memberi makna kepada semua ini demi masa depan Malaysia, kementerian ini dan warganya. Justru memandangkan Kertas Putih Pertahanan akan berakhir pada tahun hadapan, maka kajian separuh penggal KPP yang akan dimulakan tahun ini mesti memberikan fokus kepada perancangan pertahanan yang lebih terkini, khususnya dengan mengambil kira latar baru ekosistem global yang telah berubah dengan sangat pesat. Tuan-tuan dan puan-puan, fokus ketiga, kebajikan dan pembangunan kapasiti. Segala jasa dan pengorbanan anggota pertahanan kepada negara adalah tidak ternilai. Saya percaya pada pandangan bahawa tiada tarikh luput bagi pengorbanan dan jasa prajurit kepada negara. Semua itu selayaknya dihargai dengan ingatan, insentif dan intervensi yang setimpal dan berterusan. Untuk itu, pada tahun 2024 ini, kita akan terus menumpukan kepada dua aspek besar, iaitu kebajikan dan pembangunan kapasiti.
tumpuan ini membawa beberapa makna. Pertama, perihal kebajikan dan kemaslahatan anggota dan bekas prajurit mesti sentiasa berada dalam radar perhatian kementerian dan kerajaan. Kedua, aspek kemaslahatan dan kebajikan mesti dikembangkan untuk turut memfokuskan kepada pembangunan kapasiti dan mengiktiraf kepintaran. Pembangunan dan insentif prajurit tidak boleh dihadkan kepada pemahaman konvensional seperti penyediaan kemudahan perumahan, pinjaman dan imbuhan serta sokongan perubatan atau kesihatan saja. Benar, semua itu adalah penting dan kritikal. Dan saya beri jaminan bahawa kesemua inisiatif berkaitan infrastruktur dan imbuhan yang sudah diumumkan oleh kerajaan sebelum ini, baik yang dibuat secara iciran dalam pelbagai kesempatan yang ada maupun penyataan komitmen di bawah Belanjawan 2024 akan tetap dilaksanakan dan dijayakan mengikut perancangan. Ini termasuklah menyiapkan sebanyak 974 unit rumah anggota tentera di bawah program Satu Anggota Satu Rumah tahun ini, penyiapan beberapa lagi projek rumah keluarga angkatan tentera serta pelbagai penyelenggaraan bernilai 400 juta ringgit tahun ini. Pada masa yang sama, 5 skim bantuan veteran sedia ada juga akan kita teruskan. Penambahbaikan perkhidmatan kesihatan ATM akan turut dimantapkan dengan pembinaan poliklinik ATM di Keluang, Johor, Seberang Takir, Terengganu, Sungai Petani, Kedah dan juga Kuantan, Pahang. Juga sistem IT kesihatan di setiap hospital angkatan tentera, specialist outreach clinic dan program mental health. Saya tidak berhasrat untuk mengulang dan menyenaraikan semua pelan pembangunan dan imbuhan tersebut satu persatu di sini. Tetapi saya ingin mengambil kesempatan ini mengajak semua untuk kita bersama-sama meneroka pendekatan dan mekanisme baru. Pendekatan dan mekanisme yang akan meningkat keupayaan serta kapasiti anggota kita untuk memberi khidmat lebih baik serta menyediakan mereka untuk menempuh hidup baru dengan baik dan bermaruah selepas tamat perkhidmatan. Perkara tersebut menuntut antara lain pendekatan dan mekanisme yang lebih bersifat anjal, inovatif, jangka panjang dan mengupayakan. Misalnya, pengenalan program pembangunan kapasiti yang intensif, sistematik dan lebih berdaya saing. Terdapat beberapa contoh inisiatif yang boleh kita terokai bersama-sama. Pertama, menjadikan tempoh perkhidmatan anggota pertahanan sebagai sesi pengajian yang menggunakan pendekatan work-based learning atau pembelajaran berasaskan pekerjaan. Kedua, mengaplikasikan konsep APEL, iaitu penukaran pengalaman dalam sesuatu bidang menjadi pengiktirafan akademik secara formal. Kedua-dua pendekatan ini membolehkan anggota kita menamatkan perkhidmatan dengan kelayakan akademik yang bersesuaian tanpa perlu untuk mengikuti proses pengajian yang baru. Maknanya tak perlu masuk universiti dan sebagainya. Dalam masa bekerja, dia boleh mendapat sijil ataupun kelulusan. Dalam hal ini, sasaran saya semua anggota yang menamatkan perkhidmatan dalam sektor pertahanan negara
akan menjadi sekurang-kurangnya pemegang sijil atau diploma atau kelulusan-kelulusan lain dari institusi pendidikan tinggi atau institut latihan awam. Dalam hal ini insya-Allah saya akan memanfaatkan segala pengalaman menerajui Kementerian Pendidikan Tinggi sebelum ini 2 kali jadi menteri di sana untuk merunding dan mengusahakan satu kerjasama strategik yang bersesuaian. Mustahil segala jasa, pengorbanan dan pengalaman yang ditimba oleh anggota pertahanan sepanjang berkhidmat tidak mempunyai apa-apa nilai akademik. Kita mempunyai banyak IPT, termasuklah rangkaian politeknik yang ketika ini sedang giat menekankan konsep work-based learning. Work-based learning ini berbeza dengan institutional based learning. Maknanya dalam masa bekerja, kalau kita mekanik, kita dibangunkan kompetensi, kita dibangunkan kemahiran. 10 tahun kita jadi mekanik. Sepatutnya itu boleh dikira apa kelulusan diploma atau ijazah yang boleh didapati. Jadi tak payah masuk universiti sebagainya. Jadi kita akan usahakan. Dan saya percaya kesemua institusi ini sudah pasti mempunyai bidang dan keupayaan yang boleh dipadankan dengan kemahiran serta ilmu para anggota kita. Tuan-tuan dan puan-puan, perhebat juga mesti diperhebat. Institusi ini mesti sentiasa menyemak dan memastikan program pembangunan kapasiti sedia ada terus diperkemas dan dipelbagaikan. Begitu juga dengan intervensi-intervensi lain yang selama ini kita tawarkan. Kesemuanya mesti dipastikan benar-benar memberi nilai tambah yang akan melonjak potensi dan keupayaan anggota kita. Mana mungkin jasa dan pengorbanan besar yang dicurahkan kepada negara berakhir dan susut nilainya sebaik tamat perkhidmatan. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi melengkapkan spektrum pertahanan negara, cabang non-combatant mesti turut diberikan perhatian. Kita menerima naratif dan slogan bahawa pertahanan negara adalah tanggungjawab semua. Oleh itu, kita perlu menampilkan dasar atau inisiatif yang jelas bagi menjayakan perkara tersebut. Saya ingin menyarankan agar pemugaran semangat cinta tanah air mesti dijadikan salah satu agenda besar Kementerian Pertahanan. Kita tidak boleh sekadar menjadi pemerhati atau pelengkap kepada agenda besar ini. Sebaliknya, Kementerian Pertahanan mesti menerajui proses penerapan semangat patriotisme yang membara dalam jiwa anak muda bangsa. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pertahanan harus memastikan keputusan kerajaan untuk mengembali dan melaksanakan semula PLKN dijayakan dengan sebaiknya. Kementerian mesti mula meneliti secara mendalam dan segera aspek-aspek penting seperti kesesuaian kumpulan sasar, keberkesanan modul latihan dan kepelbagaian cakupan pengisian. Semua itu mesti didefinisikan secara strategik dengan mengambil kira keperluan masa depan negara dan kedinamikan gaya hidup semasa. Malah kita mesti memastikan yang pelaksanaan PLKN ini menjadi serampang pelbagai mata. Pertama, ini adalah wahana untuk kita memupuk perpaduan. Kepelbagaian kaum dan identiti bangsa mesti diraih dan diperkukuh dalam kalangan anak muda. Kedua,
PLKN ialah ruang dan peluang untuk kita pasakkan dalam jiwa anak bangsa jati diri dengan acuan dan cara kita berdasarkan nilai-nilai kebangsaan yang kita junjung. Dan ketiga, program sebegini akan meningkatkan kefahaman dan penghayatan tentang Malaysia Madani yang menjadi agenda utama negara. Malah secara tidak langsung, PLKN berupaya menjadi salah satu pendekatan kita meningkatkan minat serta keanggotaan ATM melalui pelbagai skim, termasuklah anggota simpanan. Kita tidak boleh mempertahankan negara ini hanya dengan memberi perhatian kepada ancaman dari luar secara bersendirian. Sebaliknya, pertahanan negara memerlukan keutuhan patriotisme dari segenap lapisan masyarakat. Negara ini akan hanya kekal terbela apabila dihuni oleh anak bangsa yang berani, terlatih dan bersedia untuk memberikan yang terbaik untuk negara. Tuan-tuan dan puan-puan, fokus kelima, Malaysia dan keamanan sejagat. Selain memastikan kekuatan pertahanan negara dibangunkan melalui perolehan aset dan teknologi terkini, pembangunan bakat terbaik dan kapasiti anggota, pemugaran nilai patriotisme masyarakat, aspek dasar dan pendirian negara dalam isu-isu antarabangsa turut mencerminkan kematangan nuansa pertahanan kita. Diplomasi pertahanan dan penyertaan kita dalam pelbagai forum serta misi pengaman serantau dan antarabangsa sangat kritikal dalam membina pengalaman serta menyatakan pendirian Malaysia. Kita mesti teruskan strategi dan pendekatan yang telah kita amalkan selama-lama ini untuk terus meletakkan Malaysia sebagai negara yang komited dan tegas dalam mempertahankan undang-undang, nilai kemanusiaan dan keamanan sejagat. Malaysia ialah sebuah negara kepelbagaian. Kita terbentuk dan berdiri atas prinsip hormat menghormati. Penerimaan kita terhadap perbezaan serta kerencaman identiti menjadi pasak yang menyuburkan keharmonian dan perpaduan. Di bawah agenda Malaysia Madani yang digagaskan oleh Kerajaan Perpaduan, negara kita mahu tampil sebagai sebuah masyarakat berdaulat yang mengangkat nilai-nilai unggul. Saya berani nyatakan bahawa perkara tersebut turut terpakai dalam konteks keselamatan dan pertahanan negara. Nilai-nilai unggul seperti ihsan, hormat, daya cipta, keyakinan dan kesejahteraan ialah hasil langsung yang terbit daripada sebuah negara yang aman, yang selamat, stabil dan terpelihara. Malah nilai-nilai inilah yang memimpin kita untuk lantang menyanggah perkara-perkara seperti pencerobohan wilayah, penjajahan bentuk baru, pembantaian dan pembunuhan beramai-ramai sesuatu etnik, serta pelanggaran hak asasi manusia maupun prinsip-prinsip keamanan sejagat di bawah undang-undang dan badan antarabangsa. Pencerobohan dan kekejaman yang merobek nilai kemanusiaan seperti yang dilakukan ke atas Palestin ialah sesuatu yang bertentangan dengan dasar dan pendirian kita. Oleh itu, saya memberi komitmen bahawa dalam memperkemas
keupayaan dan integriti pertahanan negara, kita akan terus berpegang dengan prinsip-prinsip penting yang selama ini menjadi citra Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, amalan tadbir urus terbaik adalah asas kepada kejayaan perancangan yang telah dirangka. Dalam hubungan ini, kita tidak boleh berkompromi dengan kelemahan yang sering dikaitkan dengan tadbir urus. Kita hendak kes-kes penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dan pembaziran wang awam hendaklah dilaporkan segera supaya tindakan dapat diambil dan seterusnya mengenakan hukuman yang setimpal terhadap mereka yang terlibat. Jadi satu lagi perkara yang saya ingin tekankan di kementerian ini ialah supaya kita sentiasa mendukung amalan tadbir urus yang terbaik. Jadi pada hari ini MINDEF akan melaksanakan program Sistem Integriti Korporat Malaysia atau CISM dalam merencanakan tadbir urus terbaik di kementerian dan juga di ATM. Satu MOU akan ditandatangani antara MINDEF dan Institut Integriti Malaysia yang akan mewujudkan kerjasama berdasarkan kepakaran pihak masing-masing dalam usaha advokasi, kesedaran, latihan dan penyelidikan dalam penerapan dan pembudayaan nilai integriti, tata kelola serta anti rasuah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, akhirnya marilah kita mengambil kesempatan untuk menggandakan rasa syukur kita atas keamanan serta kemakmuran yang kita nikmati hari ini. Semua itu bukan nikmat pipih yang datang melayang. Banyak yang kita cagar dan korbankan. Saya ingin merakamkan secara khusus penghargaan dan ucapan terima kasih saya kepada semua pasukan dan anggota kita yang sedang bertugas di perbatasan dan seluruh negara. Meskipun tidak dapat bersama-sama dalam majlis ini, doa kami akan sentiasa mengiringi amanah dan sumbangan kalian pada tanah air kita. Kepada semua yang hadir pada hari ini, saya menyeru, marilah kita bekerja sebagai satu ketumbukan yang kuat dan saling mengukuhkan. Kita hanya punya satu misi. Namun misi kita ini terlalu besar untuk digalas secara berasingan oleh sesetengah kelompok sahaja atau dilaksanakan secara sambil lewa. Masyarakat harus dididik untuk melihat bahawa di kementerian inilah berpusatnya mereka yang pengorbanan dan kesetiaannya pada tanah air tidak perlu dipertikaikan. Malah di Kementerian Pertahanan dan ATM jugalah bakat terbaik harus dikumpul dan dibangunkan tanpa kompromi. Jadi keperluan dan perancangan kementerian ini dan ATM mesti terus disokong dan dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya oleh kerajaan. Sebelum berakhir, sekali lagi saya harap dengan kerjasama, dedikasi serta sokongan semua, segala yang kita rancang dan usahakan akan membuahkan hasil, insya-Allah. Semoga tahun 2024 membawa pencapaian yang lebih cemerlang kepada Kementerian Pertahanan dan kepada tanah air. Saya ucapkan selamat tahun baru 2024. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.